Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Seberang Utara, rakan-rakan SIC, rakan-rakan PPD, rakan-rakan USTP dan guru-guru yang saya hormati dan kasih sekalian. Okey, hari ini saya tak nak ambil masa yang panjang. Sebenarnya kita ada dua program, cuma USTP sebab mungkin cikgu akan tertanya juga apa kaitan USTP dengan SU curriculum. Jadi macam SIC katakan tadi, kami USTP pun ingin berkongsi dengan cikgu di mana linknya kita. Okey, yang pertama saya bagi tahu secara ringkas je fungsi USTP. Mungkin ada yang tertanya-tanya USTP itu apa? Senang je, dulu PKG. Dulu kami adalah pusat kegiatan guru di bawah bahagian teknologi pendidikan negeri Pulau Pinang. Yang mana jawatan kami adalah pegawai teknologi pendidikan. Selepas penstrukturan berlaku pada tahun 2020, semua pegawai-pegawai di PKG diletakkan di bawah PPD. Bila letak di bawah PPD, penjawatan kami pun berubah kepada penolong PPD, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan. Fungsinya hampir sama macam lama, adalah yang digugurkan, ada yang ditambah. Okey, tapi lebih kepada pembelajaran. Okey, jadi dekat sini cikgu tengok salah satu daripada fungsinya adalah melaksanakan aktiviti sumber dan teknologi pendidikan yang dirancang bagi meningkatkan kualiti PDP dan PDP, membantu penilaian penggunaan teknologi dalam PDP dan dalam urusan sekolah. Okey, kemudian kita ada menyelaras penggunaan permis sebagai pusat latihan pembangunan sumber dan teknologi pendidikan di peringkat sekolah. Okey, kalau cikgu menghadapi masalah dari segi cikgu nak gunakan teknologi tapi cikgu tak mahir, sebenarnya di sinilah fungsi kami boleh membantu. Macam Cik Muhammad Ali katakan tadi, percuma cikgu, tak payah bayar pun. Khidmat kepakaran kami ni adalah percuma, panggil saja kami akan pergi untuk bantu. Macam kami USTP lagilah tak terlibat dengan pemantauan. Kita takkan pantau cikgu, kita takkan observe cikgu. Kita akan pergi lebih kepada membantu cikgu. Kalau cikgu mungkin dari segi penggunaan teknologi tu kita boleh bantu, ataupun dari segi nak menggunakan aplikasi pun boleh. Contoh sekarang ni kita ada aplikasi Microsoft, kita ada aplikasi Google, kita ada Apple. Cuma Apple kepakarannya kurang, tetapi macam Cikgu Ali kata, jika kami tiada kepakaran tu, kami akan cari sumber untuk membantu juga. Kita akan cari rakan-rakan lain yang mana yang boleh bantu. Okey? Dan selain daripada kepakaran kami, sebenarnya cikgu boleh gunakan premis di PKG. Di PKG Utara kita ada 5 PKG. PKG Batuas, PKG Teluk Air Tawar, PKG Penaga, PKG Kepala Batas dan PKG Tasik Gelugor. Cikgu boleh search lah, saya rasa ada dalam kalangan cikgu yang tahu lokasi-lokasi PKG ni. Walaupun cikgu berada di SMK Mak Mandin, PKG terhampir adalah PKG Batuas, tetapi cikgu masih boleh menggunakan PKG Kepala Batas, tak ada masalah. Kita ada bilik seminar, kita ada bilik mesyuarat, kita ada bilik ada setengah PKG yang ada bilik komputer pun, yang ada meja lah, komputer memang tak ada. Tapi kita ada 41 unit netbook, yang mana jika cikgu perlu nak buat aktiviti dengan pelajar boleh, cikgu nak buat aktiviti dengan rakan panitia boleh, nak buat LTP boleh, cikgu boleh mohon saja untuk menggunakan premis kami. Okey. Kemudian membantu dari segi memberi bimbingan dan khidmat kepakaran dalam pengintegrasian teknologi pendidikan dan literasi digital dalam meningkatkan kecemerlangan PDP. Okey, kemudian kita memantau dan memberi sokongan dari segi pembangunan pusat sumber, program galakkan membaca dan literasi maklumat. Juga memberi khidmat bantu dan bimbingan penyediaan penerbitan bahan multimedia, audio, video, pendidikan mengikut piawaian. Okey, bercakap tentang video. Jika di sekolah cikgu ada macam tadi Cikgu Ali kata ada buat amalan terbaik, atau cikgu ada nak buat rakaman dalam PDP cikgu, mungkin cikgu nak sharing benda tu dengan rakan yang lain, atau cikgu nak masuk pertandingan,
Tapi cikgu tak boleh, tak mahir nak rakam pun. Cikgu boleh buat surat untuk mohon dekat kami, kita boleh set time, kita boleh pergi buat rakaman tu. Kita boleh buat rakaman tu, dan rakaman tu cikgu boleh ambil untuk cikgu masukkan di YouTube channel sekolah pun boleh, atau cikgu nak berkongsi dengan PPD, PPD akan masukkan dalam YouTube channel PPD pun boleh. Itu satu. Yang kedua, kalau cikgu nak buat live online punya program, tapi mungkin cikgu perlukan crowd yang lebih ramai, mungkin cikgu boleh gunakan saluran PPD juga boleh. Tak ada masalah, kita boleh buat kerjasama antara contoh SMK Tasik Lugo dan USTP PPD Seberang Perai Utara. Kita buat live supaya kita nak dapatkan crowd yang lebih ramai. Okey? Kemudian kita juga mengedar dan mempromosikan serta khidmat sokongan penggunaan sumber dan teknologi pendidikan, apa yang sedang saya buat sekarang lah. Dalam bentuk promosi yang kami buat, satu dalam bentuk macam ni, yang kedua mungkin dari segi poster, brosur dan sebagainya lah. Kemudian yang terakhir, memberi khidmat bantu dan bimbingan penggunaan pelantar pembelajaran dan aplikasi sumber pendidikan bagi menyokong pembelajaran digital dan penggunaan pelbagai peranti. Okey, ayat dia terlalu panjang. Ayat ringkas saya bagi, portal D5. Berapa orang dekat sini yang tak pernah masuk lagi portal D5? Saya harap tak adalah, sebab cikgu sebagai SU kurikulum, sepatutnya cikgu dah biasa dengan portal D5, sebab dalam portal D5 itself ada macam-macam. Okey, saya share sikit saja. Kalau cikgu masuk portal D5 ni, okey, cikgu login sebagai guru. Kemudian cikgu pilih cikgu punya akaun cikgu G number tu lah. Kalau ada anak-anak dekat rumah, anak-anak boleh login masuk guna M. Okey. Dan dalam ni, yang ni sebab menu guru. Jadi dalam menu guru kita ada banyak macam-macam kita ada dalam ni. Kita ada pembelajaran digital, kita ada buku teks digital, kita ada notifikasi ni, makluman lah, info terkini, pembelajaran hybrid. Apa itu pembelajaran hybrid? Saya tak pergi lebih detail, sebab kalau tidak yang ni kena ambil masa sehari. Tapi saya nak share dengan cikgu, kita ada aktiviti macam-macam, quizzes apa semua. Nak menggunakan aktiviti tu pun dia ada kat sini, dia dah bagi siap manual. Okey, aplikasi dan pusat sumber. Kalau cikgu klik pusat sumber ni, dia akan link dengan U-Pustaka Perpustakaan Negara Malaysia, yang mana sumber cikgu boleh pinjam buku secara dalam talian percuma pun. Perpustakaan negara memang sediakan benda ni. Untuk anak-anak kita pun ada, untuk kita pun ada. Apa yang perlu kita buat hanyalah daftar saja. Dan daftar ni, pendaftaran pun percuma keahlian dia. Okey? Kemudian kalau kita pergi dekat sini, kita ada ruang ilmu. Untuk ruang ilmu ni dia ada manual guru dan dia ada juga untuk pengelola bahan. Tapi ini dia belum akan datang lah, dia akan buat. Dan kalau kita klik dekat sini ke ruang ilmu ni, kita ada bahan 3,479 bahan, seramai 863 orang penyumbang, iaitu pendidik yang berkongsi video-video PDP. Even cikgu sendiri pun, kalau cikgu nak share cikgu punya bahan, cikgu boleh share. Akan ada panel yang akan tapis bahan tu dulu sebelum diorang share. Satu Malaysia boleh dapat bahan dekat sini. Okey, cikgu nak kongsi boleh, cikgu nak dapatkan bahan pun boleh. Okey, dan cikgu boleh search pun, ikut subjek apa yang cikgu nak, cikgu try cari, ada ke tak ada, cikgu boleh carilah. Okey, dekat sini ada macam-macam video dan sebagainya. Kemudian cikgu satu lagi, dan cikgu boleh pergi ke bawah lah. Kita ada juga untuk maklum balas, sumber rujukan PDP. Kemudian kita ada D5 certificate training program ni. Untuk training program ni, kalau cikgu just nak cabar diri cikgu, kita bukan buat untuk orang, kita just nak dapatkan penghargaan untuk diri kita sendiri. Cikgu boleh dapatkan sijil Google level 1, level 2, ataupun kalau cikgu nak jadi master trainer ataupun nak buat sharing session untuk Google, boleh dapatkan juga sijil di sini. Kita ada sijil Microsoft, kita ada sijil untuk Apple Teacher, boleh dapatkan di sini. Cuma untuk Microsoft, dalam ni dia akan datang baru dia akan buat.
Tapi kalau ada cikgu yang berminat nak dapatkan CJ Microsoft, boleh jumpa saya secara personal, tak ada masalah. Dan percuma. Semua CJ ni percuma. Di bawah program kementerian. Kalau cikgu nak ambil di luar, mahal, memang kena bayar. Tapi di sini kita dapat secara percuma, rugi kalau kita tak dapatkan. Dan pengiktirafan CJ ni adalah antarabangsa. Dia bukannya pengiktirafan Malaysia, Penang, no, antarabangsa. Cikgu boleh guna, macam contoh CJ Microsoft yang saya dapat tu, jika rakan daripada Filipina nak panggil saya untuk buat sharing session tentang tu, saya ada qualified untuk buat. Dan CJ tu hanya dapat daripada sini je pun. Okey, kita boleh dapatkan. Tapi of course lah, ada benda lah kita kena buat. Tapi tak susah pun cikgu, senang. Ada juga rakan guru kat sini yang memang buat. Siap telefon saya pergi bimbing kat sekolah. Okey, Cikgu Zarina Mak Mandin dah ada dah CJ Google level 1 level 2 tak sempat lagi. Dalam proses. Cikgu tengok, benda ni percuma je. Yang penting kita nak tak nak. Dan cikgu, kadang-kadang bila kita beli komputer baru, kita ada masalah dengan Office. Untuk pengetahuan cikgu, dekat sini kita ada aplikasi KPM, Google dan Microsoft. Aplikasi Google saya tak perlu terangkan sebab daripada 2020 hingga 2021 kita semua dah memang PDP online. Cikgu banyak guna Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. Tapi saya rasa agak kurang guru yang menggunakan Microsoft. Sedangkan actually Microsoft ni sangat menarik. So, untuk pengetahuan cikgu, Microsoft Office 365 diberikan secara percuma sebenarnya untuk cikgu. Untuk cikgu guna secara percuma, cikgu boleh download dan cikgu boleh install ke 5 peranti. 5 peranti tu maksudnya kita boleh, kalau handphone atau tab, laptop, lepas tu komputer dekat rumah, cikgu boleh pakai satu akaun untuk ni. Sedangkan kalau cikgu nak beli, mahal. Okey? Dan lesen yang ni memang percuma. Cuma sayanglah bila kita tak dapat. Sebagai SU curriculum, pada saya benda ni antara benda yang at least kita kena tahu. Dan kita rugi kalau kita sendiri tak guna. Kalau cikgu boleh sebar luaskan kepada rakan-rakan guru yang lain, lagi bagus. Macam saya kata tadi, untuk anak-anak cikgu pun saya rasa dapat juga akaun ni. Okey? Dan kita ada juga Microsoft Teams, Word dan sebagainya lah. Macam saya katakan tadi, kalau cikgu berminat untuk nak belajar tentang Microsoft Teams ataupun OneNote dan sebagainya, cikgu boleh contact saya untuk kita buat LDP di sekolah pun. Kalau cikgu tak nak buat LDP untuk satu sekolah, kita nak buat untuk panitia kita pun boleh. Mungkin kita buat sharing session yang orang kata grup yang kecil. Okey, daripada grup kecil ni, ataupun cikgu nak buat untuk ketua panitia sahaja pun boleh. Kalau cikgu gunakan OneNote ataupun Microsoft Teams, sebenarnya cikgu boleh ubah cikgu punya pengurusan file kepada pengurusan digital. Okey, dan benda ni memang dah digunakan oleh SK Teluk Air Tawar. Teluk Air Tawar, pengurusan file panitia dia dah digitalkan. Dalam erti kata lain, cikgu tak perlu nak berbalik file ke rumah. Cikgu hanya duduk kat rumah, cikgu buka je, janji ada internet. Cikgu nak pergi bercuti pun, balik kampung ke apa, kita bawa balik laptop atau iPad, buka saja iPad kita dah boleh akses balik kita punya file dan sebagainya. Dan kalau guru besar minta ke apa, kita dah boleh share semula. Everything ada dalam ni. Ada setengah sekolah, dia menggunakan 3 komputer di bilik guru untuk pengurusan kurikulum lah, masuk ke dalam tu. Lepas tu komputer tu korup, kena virus. Telefon technician tak datang, nak mohon penjagaran tak boleh. Lepas tu bagi tahu file data semua dah habis dalam tu. Tapi kalau kita simpan dalam ni, sebab dia guna cloud base. Bila guna cloud base, tak ada masalah pun komputer mana rosak. Janji kita ada internet je, kita boleh buka. Okey, dan Microsoft Teams sebenarnya kita boleh akses secara offline. Bila kita online, dia akan synchronize balik benda-benda yang kita dah share semasa offline. Okey, sikit sajalah. Yang kedua saya nak share dengan cikgu, kempen galakkan membaca. Sekarang pukul apa? 10.41 48. Okey. Yang ni tak banyak. Saya tahu cikgu pun nilam lagi. Cikgu, please, nilam ni sebenarnya asas kurikulum. Nilam tu adalah program galakkan membaca.
bagi tahu dekat saya, sebab ada yang saya faham kebanyakan sekolah bila kata program nilam, oh yang tu program Ustaz Sumber, oh yang tu panitia BM, oh tu panitia BI, kami tak terlibat. Itu yang selalu saya dengar. Tapi saya nak tanya kat cikgu, bagi tahu dekat saya subjek mana yang tak terlibat dengan pembacaan. Ada tak? Tak ada kan? Jadi program nilam ni sebenarnya program asas yang sepatutnya semua guru terlibat. Okey, so saya pergi secara sepintas lalu, makluman juga untuk cikgu. Sebenarnya dekad membaca kebangsaan, okey, telah dilancarkan pada hujung 2020 sebenarnya, dan dekad membaca kebangsaan itu bermula 2021 sehingga 2030, yang mana matlamat utama KPM adalah nak lahirkan masyarakat Malaysia yang membudayakan pembacaan. Okey, jadi bila kita nak capai pada 2030 tu sebenarnya siapa? Anak-anak murid kita di sekolah, anak-anak kita di rumah. Itulah generasi yang mesti membudayakan benda ni. Jadi itulah orang kata inisiatif di dalam program nilam juga. Okey, latar belakang saya tak nak sentuh. Program nilam telah ditambah baik pun saya tak nak sentuh. Objektif utama program nilam melestarikan amalan membaca dalam kalangan murid, memastikan penglibatan murid dalam pelaksanaan kempen membaca secara berterusan, mengekalkan momentum budaya membaca yang berkualiti, memupuk sikap suka membaca, menarik minat murid dan sebagainya, menjadi panduan kepada sekolah dalam menghasilkan kepelbagaian pendekatan dan aktiviti sama ada dalam atau luar kelas. Okey, selari dengan program dekad membaca kebangsaan. Yang ni saya tak nak sentuh. Okey, fokus utama pendekatan nilam sekarang ni adalah kuantiti bahan yang dibaca dan kualiti bahan yang dibaca. Aktiviti diikutilah aktiviti bahan tu. Kalau budak tu contoh, dia ada banyak aktiviti yang kita boleh buat. Macam cikgu kalau ada yang ajar subjek sejarah, geografi, of course untuk nak menghasilkan sesuatu portfolio, mereka perlu membaca. Bila dia orang nak pergi interview pun, dia orang perlu dapatkan bahan-bahan apa semua. Actually bahan-bahan tu semua adalah boleh direkodkan dalam program bacaan nilam sebenarnya. Okey. Kemudian sama juga amali sains. Budak nak buat amali sains, of course dia kena baca untuk nak dapatkan panduan nak buat tu. Same goes to lukisan. Nak cikgu yang ajar seni, teknik lukisan pun of course dia kena membaca juga untuk teknik lukisan tu, melibatkan pembacaan. Begitu juga dengan PJ. Kalau kita kata oh PJ tak ada peraturan-peraturan dan sebagainya, cuma buku teks tak termasuk dalam bahan bacaan tambahan. Buku agama tak termasuk dalam bahan bacaan tambahan. Buku agama maksud saya adalah Al-Quran. Kitab-kitab agama lah, agama Buddha, agama Hindu, itu tak termasuk sebagai bahan bacaan tambahan, kerana itu memang kita sebagai manusia kena baca. Okey, selain daripada tu bahan bacaan tambahan. Buku Komsas bukanlah sebab dia sama macam buku teks juga, tapi selain daripada tu dikira sebagai bahan bacaan tambahan. Termasuklah yang cikgu tengok ada yang kita paparkan sekarang. Ini dah dikira sebagai satu bahan bacaan. Di sana 2, 3, 4. Jadi bukan berarti buku sahaja. Budak boleh baca apa saja. Janji rekod. Dan di sinilah peranan kita dalam membantu guru perpustakaan dan media di sekolah. Okey? Melestarikan literasi bacaan dan literasi maklumat. Kita ajar pelajar kemahiran mencari maklumat dan kemahiran membaca. Kemahiran membaca tu macam dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris lah. Zigzag, skim, scan, macam mana dia orang nak apa. Kita bagi satu teks yang panjang, kita bagi satu soalan ringkas saja dekat budak. Siapa cepat dia dapat. Jadi kan kita akan ajar budak kemahiran baca pantas. Dekat mana yang dia nak baca, dia nak ambil poin-poin tertentu, dia tak perlu baca the whole. Itu antara kemahiran-kemahiran dia lah. Okey, yang ni yang saya katakan tadi, persepsi negatif tentang nilam. Bila kita sebut je program nilam, orang akan kata, oh program tu adalah program baca dan rekod. Okey. Yang kedua, guru BM dan BI saja terlibat, saya tak terlibat. Ketiga, yang ni persepsi GPM lah. GPM selalu kata, saya baru lantik, saya tak tahu apa-apa, tunggu JPM lah, buat khusus baru kami buat. Dan paling sedih sekali, alah nilam bukan penting pun. Yang tu paling sedih.
Sebab nilam tu adalah nadi ilmu amalan membaca. Dia cuma kata memang semua penting. Jadi kan program nilam ni bukan tambah kerja cikgu pun. Benda memang dah buat, cuma kita nak galakkan saja. Jadi untuk tu saya nak minta tolong rakan-rakan saya edarkan bahan bacaan, kerana saya mengambil kesempatan untuk ketahuan cikgu hari ini kita ada program Jom Bangkit Baca dan Bersyukur. Jom baca selama 10 minit. Saya tak tahu cikgu tahu ke tak, mungkin ada GPM dah ni kan. Jadi kami di PPD pun nak sahut cabaran. Kita akan baca pukul 11 nanti, kita akan baca selama 10 minit serentak sebenarnya berlaku di seluruh Malaysia. Okey? Dan apa yang saya edar dekat cikgu sekarang ni sebenarnya contoh-contoh bahan bacaan yang kita boleh share dengan pelajar kita sebenarnya. Kadang-kadang cikgu kena relief dalam kelas. Kita tak tahu nak buat apa pun. Cikgu mungkin boleh sediakan satu bahan simple, artikel, bagi kat pelajar, minta mereka record. At least benda tu dia apa, kalau kita dapat bahan yang kecil pun, petikan kecil pun, budak mungkin boleh hari tu dia dah dapat record 3 atau 4 bahan. Okey? Ni ada macam-macam ni. Saya ada setengah akan dapat buku, ada setengah akan dapat brosur. Saya memang banyak koleksi brosur negeri-negeri lain. Saja buat pelancongan punya brosur. Okey, kita tengok sama ada dah start dah. Okey, sambil kita akan buat program Jom Baca 10 minit tu, sebenarnya akan berlintas secara langsung program ni di YouTube channel juga. Kalau kita tengok kat sini dah ada selamat pagi ramailah dari Pahang dan sebagainya. Dah berapa kan? Lagi 5 minit. 5 minit lagi. Okey, 5 minit lagi. Saya sambung sikit lagi yang pasal nilam ni. Apa contoh bahan bacaan? Okey. Cikgu, macam yang ni contoh aktiviti yang kita boleh buat lah. Okey, kita boleh buat macam contoh sepanjang bulan April, macam sekarang lah, dekat membaca kebangsaan, penglibatan siapa? JPN, PPD, sekolah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Negeri, agensi lain. Oh, satu lagi, sebelum saya terlupa, dekat sini saya ada share, okey, dekat Telegram sebenarnya dia ada satu channel e-reading. E-reading ni cikgu boleh dapat apa saja dia. Channel ni saya view in Telegram dia. Okey, untuk e-reading tadi, lama. Tak apalah, saya bagikan cikgu dia punya QR code lah kalau cikgu nak join lah. Ini QR code untuk e-reading tadi. E-reading tu dia akan share dekat kita hari-hari paper. Dan cikgu jangan risau, dia takkan masuk dalam kita punya cikgu setting cikgu punya handphone, tak perlu download. Okey, maksudnya kita boleh baca secara dalam talian je. Dia ada majalah, dia ada majalah digital, dia ada surat khabar harian, dia ada macam-macam. Surat khabar pun dia bukan ada satu. Harian Metro, The Star, News Straits Times dan macam-macam lah. Okey, dan cikgu boleh jadikan benda ni sebagai bahan untuk bahan bacaan dengan pelajar boleh, dengan anak-anak pun boleh. Buku masakan pun ada, resepi dia ada. Tapi dan dia cikgu tak perlu risau satu lagi, dia ada one way communication saja. Dia hanya share, pengguna tak boleh type pun dalam tu. Jadi dia takkan ada benda-benda yang mengarut. Dia hanya satu hala je. Okey? Ni dia punya apa? Dia punya QR code. Sebentar nak tunggu pukul 11 tu kan. View in Telegram open. Okey, ni contoh yang saya kata tadi reading ni, cikgu boleh tengok. Dia ada harian Metro, lepas tu dia ada bagi apa? DH, English ada, bahasa Inggeris The Sun Daily, dia ada banyak. Okey. Lepas tu bahan-bahan bacaan biasa pun ada. Science America, Scientific American, The Atlantic. Dia memang bahan bacaan semata-mata. 2 minit. 2 minit lagi. Okey.
takut tadi. Lupa dah kat mana. Okay. Dapat tak? Dapat kan? Ha. Maksudnya kita bahan-bahan dalam kita boleh share dengan pelajar dalam Boleh? kelas kan? Boleh. Kita dikatakan. Ha. Cikgu boleh share dengan bahan dalam dekat pelajar dalam kelas, ataupun apa yang cikgu boleh buat, sebab cikgu cikgu ni tanya dia adalah guru nilam. Penyelaras nilam sekolah. Dah lah dia suruh film. Penyelaras nilam pula. Okey. Contoh saya bagi macam bahan tadi macam ni kan. Okey, hari ni cikgu masuk, budak tak ada pun handphone kan. Jadi kita masuk, mungkin kita pakai LCD ke apa, kita tayangkan saja dekat budak. Ataupun kalau petikan tu kecil, mungkin kita boleh photostat ke print janji membaca. Okey, janji dia ada melibatkan aktiviti bacaan. Itu je. Okey, jadi macam ni saya dah buka, kita open dan kita paparkan kat budak. Even poster muka depan ni saja pun dah dikira sebagai bahan bacaan jika ada something yang bernilai. Okey? Tapi kalau the whole dia ikutlah. Kalau poster saja kita record sebagai poster. Kalau majalah kita record sebagai majalah. Kalau petikan saja record sebagai petikan. Okey? Depends. Ada yang tanya, kalau dalam satu majalah tu budak baca satu dia record, dia baca satu dia record. Boleh? Selagi dia rajin record. Oh, ke sebelah dah. Okey. Pecah. Ini pecah. Majalah cikgu boleh simpan dengan buku resepi. Ada yang dapat? Okey, itu adalah rezeki cikgu hari ini. Pastikan cikgu balik masak dan telefon saya. Okey, sekian, terima kasih. Baik, banyak ucapan ibu terima kasih dengan tema bangkit, baca dan bersyukur. Alhamdulillah, di samping kita membaca hari ini, banyak pahala yang Allah kata untuk kita. Alhamdulillah. Baiklah hadirin yang Allah sekalian, pantun tak akhir. Terbang di awan menuju kayu di atas papan mata terkasih. Tampillah Tuhan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih.